Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Kerajaan mengakui negara perlu melaksanakan reformasi percukaian dan langkah ini termasuk melalui peluasan asas cukai dan penyasaran semula subsidi, mengambil kira kedudukan asas cukai Malaysia antara terendah di peringkat serantau. Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, asas cukai negara berada pada 11.2% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding negara di rantau Asia yang lain. Asas cukai kita antara terendah di rantau ini berbanding Singapura pada kadar 12.6% yang biasa dilihat sebagai sebuah ekonomi dengan cukai rendah. Meskipun reformasi percukaian adalah perlu, kerajaan tetap membuat penelitian sewajarnya bagi memastikan rakyat tidak terbeban dan pada masa sama ruang fiskal kekal mampan, katanya pada waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Beliau menjawab soalan asal Rodzia Ismail, PH Ampang, yang ingin tahu apakah usaha kerajaan bagi mempelbagai dan meningkatkan pendapatan negara pada masa sama menangani defisit. Memperincikan usaha reformasi percukaian di rangka kerajaan melalui Belanjawan 2024, beliau berkata pendekatan lebih progresif dilaksanakan bagi meningkatkan pendapatan negara. Pertama, kerajaan mengenakan cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham tidak tersenarai pada kadar 10% bermula 1 Mac lalu. Ia selaras amalan terbaik percukaian antarabangsa dan atas prinsip keadilan sosial. Cukai juga dikenakan ke atas penjualan aset modal sebagai hasil tambahan kepada kerajaan selain cukai yang dikenakan bagi pendapatan syarikat. Bagaimanapun, cukai ini tidak dikenakan ke atas individu yang melupuskan saham tidak tersenarai, katanya. Selain itu, beliau berkata berkuat kuasa 1 Mac lalu, kerajaan turut meluaskan skop perkhidmatan bercukai di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Ia meliputi beberapa perkhidmatan baharu seperti pusat karaoke, logistik, serta pembrokeran dan penaja jaminan seperti perkhidmatan broker kapal atau kapal terbang, komoditi dan harta tanah. Untuk itu, kadar cukai perkhidmatan turut dinaikkan daripada 6 kepada 8%, kecuali perkhidmatan makanan dan minuman, telekomunikasi dan penyediaan ruang parkir. Langkah mengecualikan perkhidmatan seperti makanan dan minuman bersifat progresif, yakni mengurangkan impak kenaikan cukai kepada kos sara hidup rakyat. Langkah melalui cukai perkhidmatan ini dianggar akan menjana hasil tambahan RM3 bilion, katanya. Beliau turut memaklumkan Dewan Rakyat bahawa kerajaan sedang menggubal perundangan baharu bagi melaksanakan cukai barangan bernilai tinggi pada kadar 5% dan 10%. Jelasnya, cukai terbabit akan dikenakan berdasarkan nilai ambang tertentu yang ditetapkan bagi setiap barangan tertentu.
Ia juga bersifat progresif karena dikenakan atas mereka yang mampu membeli barangan bernilai tinggi dan tidak membebankan golongan berpendapatan rendah. Selain daripada mengkaji langkah cukai baharu, usaha juga digandakan bagi menangani ketirisan kutipan hasil cukai sedia ada dan memastikan pihak yang sepatutnya membayar cukai memenuhi tanggung jawab mereka, katanya. Mengenai soalan tambahan Dr. Radzi Jidin PN Putrajaya mengenai kemungkinan peningkatan kadar cukai SST bagi perkhidmatan logistik dan dijangka memberi impak besar, terutama kecenderungan berlakunya cukai atas cukai sehingga membebankan pengguna akhir, katanya dari segi cukai logistik dikenakan, kerajaan mengurangkan beban ke atas rakyat dengan tidak mengenakan cukai perkhidmatan dalam bidang di mana ada perantaraan antara peniaga kepada peniaga supaya tak berlaku cukai atas cukai. Kedua, bila ada perniagaan yang buat ekspor, kita tak kenakan cukai perkhidmatan untuk ekspor kerana tidak mahu memberi tekanan ekonomi, katanya.